Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Ikuti podcast Bernama Radio di aplikasi Spotify dan follow kami di laman media sosial, Facebook, Twitter dan juga Instagram. Kata caranya adalah Bernama Radio. Dan waktu ini anda bersama-sama saya, Natasha Aimi. Kita dalam program Grad TVET waktu ini. Hari ini menarik, kita nak kongsikan tentang usahawan perabot pula. Pada hari ini. Tapi tertanya-tanya juga, usahawan perabot ni ada masa depan ke? Walaupun sebenarnya saya rasakan macam saya ada jawapan untuk pertanyaan ini, dan tentunya ada masa depan. Sebab kalau kita lihat sekarang ni, masyarakat kita ramainya suka menghias rumah kan dengan macam-macam desain perabot sebenarnya. Okey, tapi kita tanyalah kepada yang tetamu kita, kepada tetamu kita yang akan bersama-sama kita dalam program Grad TVET pada hari ini. Sebelum tu kita nak kongsikan pembuatan perabot kalau dilihat bukan hanya untuk kelengkapan di rumah dan pejabat sahaja ianya telah berkembang kepada sektor perkapalan sama ada di laut, udara dan darat, di mana bidang ini sememangnya boleh memberikan pulangan yang besar kepada usahawan yang mempunyai ilmu serta pengetahuan yang secukupnya pada peringkat permulaan perniagaan. Dan kalau cerita tentang peringkat permulaan perniagaan ni, jatuh dan bangun dalam perniagaan itu adalah lumrah kepada semua usahawan tapi bagaimana mereka mengatasi keadaan tersebut, itu yang dijadikan sebagai satu titik tolak untuk mengecapilah kejayaan menerusi pengalaman yang berharga. Jadi untuk minggu ini dalam program Grad TVET seperti yang saya janjikan tadi, kita akan bersama-sama dengan alumni Institut Kemahiran Mara IKM Jasin yang telah berjaya membina empayar perniagaan dalam bidang perabot. Kita ada di studio waktu ini Tuan Haji Ferosham Naiza Mohidin yang merupakan pengarah urusan Impressive Transform Senam Berhad, dan kita akan bersama-sama dengan beliau untuk mengupas topik hari ini. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kerana bersama-sama dengan kami di Bernama Radio waktu ini Sama. Baik Tuan Haji, apa kata Tuan Haji kongsikan terlebih dahulu kenapa lepas habis JSPM Tuan Haji memilih IKM Jasin untuk menyambung pengajian selepas SPM itu? Alhamdulillah, keputusan SPM saya daripada sekolah teknik biasa-biasa saja. Dan IKM ataupun MARA adalah satu peluang kedua lah, penyelamat bagi saya pada masa itulah, untuk jadi pelajar di IKM ini. Jadi dapatlah kita meneruskan pelajaran lah dalam bidang kemahiran. Ia adalah lebih kurang talian hayat yang kedua lah untuk saya dalam bidang ini. Dan saya menyambung pelajaran ni dah atas dorongan ibu bapa, terutama si kakak saya lah. Pertanyaan yang diajukan pada saya, mana di rumah yang tidak menggunakan elektrik. Dan kemahiran itu adalah yang paling utama lah. Wah, bagus juga ni kakak Tuan Haji ni kan. Dia senang je, kat mana tak pakai elektrik. Baik belajar yang kat situ kan. Menarik juga. Jadi kita lihat bidang TVET yang diikuti di IKM Jasin itu, apa kos yang diambil oleh Tuan Haji? Alhamdulillah di IKM Jasin saya berjaya untuk masuki dalam jurusan sijil kejuruteraan elektrik, ataupun dulu dipanggil EDI lah, Elektrik Domestik dan Industri. Dan ini adalah satu benda yang baru bagi saya masa itu. Sebelum ni belajar di sekolah teknik mekanikal, masuk IKM electrical. Tapi walau bagaimanapun ia satu benda yang agak baik lah. Baik, okey. Dan kita nak tahu juga kenapa pilih di IKM Jasin. IKM Jasin ni satu ialah dekat kan, dekat dengan hometown saya memang Melaka. Baik. Jadi memang Melaka ada di pilihan utama lah. Masa tu dapatlah di Melaka. Kebetulan ada kos yang ada kos di Melaka kan? Ya betul. Okay. Baik. Jadi macam bila buat keputusan daripada mechanical ke electrical itu, daripada saranan kakak itu tadi, pada Tuan Haji macam dia adalah okey perubahan itu, ataupun macam dia adalah ilmu baru untuk Tuan Haji belajar? Ya, masa zaman saya kira kalau habis sekolah tu kita masih terawang-awangan lagi mana satu tempat yang hala tuju yang kita nak lah. Jadi bila kata ada satu yang diajukan tu agaknya membuka minda kita. Jadi kita rasa itu mungkin pilihan yang tepat lah pada masa itu, insyaAllah. Baik. Dan bidang sesi bagaimana kita nak tahu sesi pengajian di IKM Jasin ini yang dilihat dapat membantu Tuan Haji selepas tamat pengajian? Alhamdulillah, IKM ini dia menyediakan kursus ataupun subjek yang lengkap. Bukan hanya dari segi teori,
teknikal, malahan juga kelas keusahawanan sebagai persediaan kepada semua pelajar. MARA bukan hanya berjaya lah dia melatih usahawan ataupun pelajar, tetapi juga saya ingat banyak juga anugerah yang telah dimenangi oleh MARA dalam peringkat tangan emas, anugerah pertandingan dan sebagainya lah. Jadi dalam masa yang sama juga ia adalah satu jambatan kepada saya yang keputusan biasa-biasa tadi tu di SPM tu. Jadi kita dapat melanjutkan lagi pelajaran ke dalam bidang elektrik dan elektronik di Universiti Kuala Lumpur, BMI, di bawah MARA juga pada masa itu. Baik, so jadi ada kesinambungan daripada kos yang diambil itu. Dan kalau kita lihat perjalanan pembelajaran Tuan Haji daripada mechanical SPM, lepas tu masuk electrical, lepas tu berniaga perabot. Saya bayangkan macam perabot tu ada lilap-lilap ke macam mana kan, ataupun mungkin sofa tu ada tayar ke. Ya. So jadi bagaimana dari bidang mechanical pergi ke elektrik, lepas tu pergi ke bidang perabot yang dijadikan perniagaan Tuan Haji sekarang, bagaimana kesinambungan yang Tuan Haji dapat lihat dekat situ, dan apa mungkin perkaitan yang menarik untuk dikongsikan? Okey, alhamdulillah jugalah. Kalau dari segi kata kasar kita nampak lari bidang lah kan. Jadi saya suka kongsikan lah, dan siapa sangka lah daripada hasil graduasi daripada MARA TVET ini, saya juga telah diterima bekerja sebagai jurutera dan seterusnya sebagai pengurus di Tenaga Nasional Berhad selama 10 tahun. Lepas tu jadi konsultan di syarikat antarabangsa Tokyo Electric Power Services Corporation lah, konsultansi. Dan tahun 2010 saya berniaga lah secara full time. Tapi dalam bidang keusahawanan sangatlah luas, dan saya memilih untuk bersama dengan abang saya untuk kita jadikan nilai tambah kepada produk yang dia keluarkan, iaitu kayu balak lah. Dan saya nampak apa yang dipelajari saya semasa belajar di TVET MARA ni dapat banyak membantu saya dalam perniagaan, terutama sekali keusahawanan lah. Okey, itu dah permulaannya tu. Masuk ke bidang perniagaan perabot Okey. Baik, dan cabaran ni ada tak ketika yalah daripada kerja mungkin sebelum ini bekerja dengan syarikat orang kan, dan kemudian ambil keputusan untuk kita menceburi bidang perniagaan. Apa mungkin cabaran yang Tuan Haji lalui? Cabaran tu memang adalah, saya rasa di mana-mana pun ada cabaran. Cuma cabaran dalam bidang perniagaan ni sangatlah tinggi lah. Yang mana persaingan, kita kena tengok market dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama saya yakin lah, yakin kepada Allah SWT, sebab rezeki tu milik Allah. Walaupun kita rancang untuk pergi ke arah bidang yang lain, tetapi Allah SWT temukan bidang yang lain. Jadi itu adalah satu titik cabaran utama yang kita lah untuk lalui lah. Jadi kita tengok dari segi perniagaan ni memang turun naik dalam perniagaan ni biasa, lumrah kehidupan. Cuma kita kena yakin dan kita istiqamah lah dalam perniagaan, insya-Allah lah boleh semua orang boleh atasi cabaran yang dilalui ni, insya-Allah. Ya, so jadi kalau kita yakin teruskanlah. Dia ada juga yang mengatakan cabaran dalam perniagaan, even dalam hidup sekalipun, dia adalah sebahagian sebenarnya dalam perjalanan hidup kita Tuan Haji Ya, betul. So jadi nak tak nak kenalah juga kita hadapi ia. Bagaimana mengatasi tu yang paling penting sekali kan. Baik, dan kejap lagi kita akan tanyakan kepada Tuan Haji bagaimana pandangan beliau tentang stigma masyarakat tentang pendidikan di TVET ini. Okey, kejap lagi kita akan tanyakan kepada beliau. Kita berehat seketika, terus saja dengarkan Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Bernama Radio, stesen bisnes nombor 1 anda. Selapreneur. Okey, sebenarnya pandemik COVID-19 ni memanglah orang kata musibah yang melanda seluruh dunia, bukan saja Malaysia. And then affected semua orang, dan especially pada yang berniaga. Tetapi alhamdulillah, sebabkan perniagaan Mama mula-mula Mama mencaburkan diri dalam perniagaan ni. Mama bukan saja online, offline, tetap macam online juga. Sebab Mama tak ada kedai. So jadi Mama pergi ke booth, event apa semua. So jadi memang ada permintaan bila customer kata, "Kak, macam mana I nak dapat lagi kalau dah habis?" Jadi I kata kita menerima online. Jadi sebelum ni lagi, sebelum PKP, sebelum COVID-19, memang Mama dah biasakan dengan bisnes online. So, jadi terjejas tu tak ada Mama rasa. Alhamdulillah. Nur Sheila Amin, selebriti dan usahawan. Kepada anda, Dr. Puteri Afzan Maria Zulkifli, pengasas Sekolah Seri Arya. Pada guru, saya harap sangat kalau guru-guru semua mengambil ini sebagai sesuatu yang orang kata hikmah, di mana kita boleh
ambil peluang ini untuk mengenali anak murid kita. Sebab antara satu ya, saya hari tu keluar dalam satu conference education lah di Malaysia ni, yang saya tekankan adalah relationship bonding tu. Kenapa ramai ada cikgu-cikgu yang memberitahu ada anak murid sekolah menengah yang block WhatsApp guru-guru. Tak ke kecil hati? Mesti kecil hati. Ya, betul. Kita guru mesti kecil hati. Kenapa anak murid saya block saya? Okey. Bila kita kupas balik, kenapa itu berlaku? Adakah kerana tidak ada bonding, tidak ada hubungan yang positif di antara guru dan anak murid? Ya. Sebab bila kita mendidik manusia adalah berasaskan perhubungan yang positif. Jika perhubungan itu tidak ada, sekadar pergi ajar keluar kelas. Adakah anak-anak murid ini robot? Mereka tidak robot, mereka ada perasaan. So this is a good time. Ini adalah masa yang sangat baik untuk kita bina hubungan itu balik. Dr. Puteri Afzan Maria Zulkifli, pengasas Sekolah Seri Arya. FM 93.9 di Lembah Kelang, FM 107.5 di Johor. Inilah Bernama Radio. Baik, kembali waktu ini di Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Ikuti podcast Bernama Radio di aplikasi Spotify dan follow kami di laman media sosial, Facebook, Twitter dan juga Instagram. Kata cariannya adalah Bernama Radio. Dalam program Grad TVET pada waktu ini, kita bersama-sama tetamu kita Tuan Haji Farosham Naiza Mohidin, pengarah urusan Impressive Transform Sdn Bhd dan merupakan alumni di IKM Jasin. Topik kita usahawan perabot ada masa depan ke? Okey, itu topiknya. Baik, dan cerita tentang usahawan perabot ini, kita nak tahu juga, maksudnya perniagaan perabot ini dalam keluarga Tuan Haji, Tuan Haji yang pertama yang memulakannya. Ya, dari segi perabot dari segi awalnya abang saya, kita ambil kayu balak lah ataupun log kayu getah daripada pekebun-pekebun kecil. Jadi kita beli, kita jual kepada sawmiller dan juga kilang-kilang MDF lah yang membuat particle board. Jadi secara situ, sejak pada tu saya rasa benda ni boleh dinilai tambah lagi dan kita start mula buat komponen perabot, finger joint board dan juga perabot lah, menggunakan kayu solid lah, kayu solid wood, yang mana kalau ikut daripada perabot ni, solid wood adalah yang terbaik lah. Perabot yang boleh tahan lama. Dulu masa kita, nenek moyang kita kan kadang-kadang sampaikan gerobok pun dia wakafkan ataupun dia serahkan kepada turun temurun kan. Jadi menggunakan solid wood lah, itu yang terbaik. So jadi maksudnya sumber bahan mentah tu dah memang ada dah. Sumber bahan mentah memang ada banyak. So jadi untuk mencipta, untuk create perniagaan, itu yang tercetusnya idea lah untuk Tuan Haji buat perniagaan perabot tu. Ya, betul. Memang dalam industri perabot ini, kita dalam Bumiputera ni agak tak sampai lebih kurang 5% lah secara kerusahan dari segi usahawannya. Jadi alhamdulillah peluang tu sangat besar lah dan banyak. Jadi bila buat keputusan nak buat perniagaan perabot itu, Tuan Haji, adakah waktu itu Tuan Haji terfikir tak tentang orang kata kepayahan nak membuat perniagaan perabot? Bila dengar perabot pun kita tahu tak ada yang kecil-kecil. Dia adalah yang besar-besar. Nak menghasilkannya pula kena ada ketelitian. Kan ya, maksudnya perkara-perkara itu perlu diambil berat dalam perniagaan perabot ini. Pandangan Tuan Haji. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya ilmu tu ada di mana-mana. Yang penting kita carilah. Cuma tinggal lagi kita cari di MARA juga, di TVET Fitech. Furniture Industrial Technical Education Center ni, dia pun anjurkan kursus jangka masa pendek. Saya juga ikuti kursus-kursus jangka masa pendek untuk dapatkan ilmu dan juga pengalaman untuk membuat perabot ini. Alhamdulillah. Baik, dan sepanjang dalam perniagaan perabot itu, apa yang dirasakan satu situasi agak mencabarlah dalam perniagaan perabot ini sendiri? Contoh kan ada orang kan barang tak sampai, barang tak siap dan sebagainya. Tapi kalau perabot ni apa dia punya isu selalunya berlaku, Tuan Haji? Macam saya, sebab kita banyak buat raw material ataupun komponen perabot. Jadi kita lebih kepada menyediakan barangan yang agak separa siap lah. Dan sekarang ni kita cuba buat dalam kita punya sendiri punya perabot, design perabot kita. Tetapi lebih kepada cash and carry and DIY lah. Jadi macam decorate trend sekarang ni banyak orang nak sias rumah kan, jadi menggunakan kayu dan sebagainya lah. Jadi dia sangat permintaan sangat tinggi lah. So jadi cabarannya apa yang selalunya berlaku? Cabarannya yang ada ialah satu, ialah bila berprosesan kayu tu sendiri, dia melibatkan pelbagai stage lah. Yang mana antara stage-nya, yang mana kayu tu perlu dirawat dan juga dikeringkan terlebih dahulu sebelum kita dapat proses seterusnya. Jadi yang itu kita kena
hantar outsourcing ke tempat luar lah. Jadi itu antara saja barang. Kadang-kadang barang yang kita hantar untuk upah keringkan dan juga rawat tu kadang lambat sampai. Dan jadi bila dia bukan kita punya mesin, jadi kita hantar dan kita ambil balik kan. Melibatkan masa pula. Melibatkan masa, ya. Selama 12 hari ke 14 hari untuk keringkan kayu tu. Tu dia cabaran untuk membuat perabot Ini baru nak sediakan bahan dia punya raw material je. Kan kalau kata raw material tak adalah jadi perabot tu pula. Okey, itu dia cabaran yang dilalui lah ya dalam industri perabot ini. Baik, dan tadi kita nak tanyakan tentang stigma masyarakat tentang pendidikan TVET. Mungkin Tuan Haji ada pengalaman ataupun pendapat kan. Ada yang mengatakan yang masuk TVET MARA ni selalu result so-so, orang cakap macam itulah kan, kurang cemerlang katanya. Kan, tapi kalau kita lihat pula hari ini skill yang ada pada pelajar-pelajar TVET MARA sangat diperlukan dalam industri. Pendapat Tuan Haji macam mana? Alhamdulillah, betul lah itu. Pada zaman saya dulu kita ada digelar Kola Putih, Kola Biru. Ingat tak? Jadi masa Kola Putih tu dia ni lebih kepada pelajar-pelajar yang dapat kelulusan yang cemerlang dalam SPM. Lepas tu dia ambil degree di universiti. Lepas tu dia dapat bekerja dengan jawatan yang tinggi dan gaji yang tinggi. Jadi ramai-ramai yang sahabat-sahabat yang bercita-cita untuk bekerja dalam Kola Putih ini. Walau bagaimanapun Kola Biru pula ialah keputusan SPM ni agak kurang cemerlang, jadi kurang baik, ada yang tidak lulus juga. Tetapi diterima masuk dalam institusi kemahiran seperti Giat MARA, IKM dan pelbagai lagi institusi yang berikan peluang kepada mereka lah. Jadi sebenarnya jangan risau, jangan khawatir. Kan, rezeki itu milik Allah SWT. Dalam masa yang sama juga saya terhutang budi sebenarnya dengan MARA. Jadi dengan MARA tadi kita dapat melanjutkan pelajaran dan buka minda kita supaya kita lebih boleh bersaing jauh lebih hebat daripada orang Kola Putih tadi tu kan. Jadi memang diterimalah untuk bekerja tu, cakap antara yang dipandang ialah kemahiran. Jadi banyak peluang sebenarnya dekat luar sana. Yang penting kita nak ataupun tak nak saja. Itu selalu tu persoalan yang tu dia soalan dia mudah je, nak atau tak nak, tapi jawapan dia tak semudah itu. Kan ya. Jadi itu kita lihatlah sekarang pelajar-pelajar yang dapat pendidikan di TVET ini, kita tahu akhirnya dia adalah satu produk yang orang kata direbuti oleh pihak industri sekarang kan. Dan potensi lepasan pelajar lepasan TVET MARA ini sendiri Tuan Haji sekarang ini dilihat tinggi kan ya, dalam membina perniagaan itu lagi luar biasa. Bukan sekadar dia diambil sebagai pekerja yang ada ilmu, kemahiran dan sebagainya di tempat kerja di dalam industri. Tetapi sekarang ni yang lebih menarik lagi kita lihat pelajar-pelajar lepasan TVET ini, mereka buka perniagaan, mereka pula yang bagi peluang pekerjaan kepada orang lain. Okey, sedikit pandangan daripada Tuan Haji. Alhamdulillah ya, kami bukan hanya lebih mudah dapat pekerjaan, malahan kami juga dilatih untuk menjadi usahawan di dalam TVET ini. Jadi salah satu subjek ataupun kursus yang ada adalah keusahawanan. Jadi banyak program keusahawanan yang dijalankan di institusi seperti IKM, lebih kepada latihan praktikal dan kita lebih bersedia untuk menghadapi kehidupan dalam perniagaan berbanding dengan universiti lah. Itu antara kelebihan lah yang ada di dalam TVET ini. Baik, itu dia. Baik, dan berbalik kepada perniagaan Tuan Haji ya, perniagaan perabot. Dah lah belajar daripada mechanical pergi electrical, sekarang perniagaan perabot. Dah berapa tahun dah Tuan Haji? Business? 15 tahun. Tu dia 15 tahun. Bila dengar 15 tahun kabar-kabarnya sekarang ni dah masuk menembusi pasaran antarabangsa. Dah berapa tahun dah mula mendapat pasaran antarabangsa ni Tuan Haji? Saya lebih banyak supply kepada syarikat-syarikat antarabangsa yang beroperasi di Malaysia lah. Jadi kita supply kepada syarikat daripada Jepun seperti Karimoku, dia syarikat Korea, Donghua Fiberboard. Jadi kita lebih supply kepada mereka bahan mentah untuk mereka membuat produk mereka. Dan saya nak kongsikan sedikit ialah tentang kayu getah yang mana orang Melayu ataupun orang kita kurang berkenan ataupun rasa macam itu dulu kan kalau kayu getah ni buat kayu bakar je kan. Tapi sebenarnya di Karimoku ni 100% kayu getah tu dieksport ke Jepun untuk buat perabot yang berkualiti tinggi lah, dengan harga yang agak lumayan. Jadi kita aja yang cara pemikiran kita ni kita kena ubah mentaliti cara berfikir yang mana
produk tempatan lebih bernilai tinggi daripada produk yang daripada luar sebenarnya. Saya rasa mungkin ramai yang tak tahu kan. Bila belajar tu penting ilmu Tuan Haji kan. Betul. Bila ada ilmu tu benda yang kita rasakan kurang berharga sebenarnya memberi harga yang sangat lumayan kepada kita. Dan kita nak tahu juga apa antara kaedah ataupun strategi pemasaran dalam perniagaan Tuan Haji ni. Sebenarnya kita banyak masuk pameran-pameran yang ada dijanjurkan oleh Malaysia Timber Industry Board. Dalam masa yang sama juga pelbagai sokongan lah, dorongan dan juga bantuan yang diberikan oleh Persatuan Kayu Kayan. Kita kena carilah persatuan-persatuan melibatkan bidang yang kita ceburi, seperti Persatuan Kayu Kayan Bumi Putra, Perabot Bumi Putra ni PK, lepas tu Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, lepas tu Malaysia Timber Industry Board, Malaysia Timber Council. Ini semua agensi-agensi yang terlibat secara langsung untuk mempromosikan produk yang kita keluarkan. Dalam masa yang sama, mereka bukan hanya mempromosikan produk, mereka juga berikan bantuan dan sokongan dari segi ada juga pembangunan usahawan Bumi Putra di dalam dia punya department, pemasaran strategik dan sebagainya. Itu sangat baiklah. Cuma tinggal lagi kita jangan malu. Kena banyak bertanya, insya-Allah kita tak akan sesat jalan lah. Kan? Orang berniaga mesti kena buang malu lah. Kena buang malu je. Kalau tak ada tak boleh berniaga. Macam mana? Okey, dan sekarang ni kita lihat platform digital kan, yang menjadi platform ramai usahawan-usahawan. Jadi bagaimana untuk perniagaan Tuan Haji? Adakah Tuan Haji juga turut serta dalam platform digital ini? Betul. Pemasaran dari segi digital ataupun online ni adalah satu trend dan benda ni telah menjadi keperluan di setiap perniagaan. Jadi kalau kita tengok dari segi online business ni, kita ada sendiri platform social media kita, Facebook, kita ada marketplace, lepas tu kita ada Insta, kita ada Shopee, sekarang ni orang banyak beli jual dengan Shopee, Lazada. Jadi kita tak ketinggalan. Jadi kita pun ada kita gunakan platform tersebut untuk memasarkan produk kita. Yang bagusnya is direct to customer lah. Dan kita dapat untung lebih lah sebagai peniaga. Kan dia kalau meniaga ni dapat dengan untung-untung ni yang seronok ni. Baik. Dan dalam tempoh perniagaan sekarang dah 15 tahun Tuan Haji kan? Dah 15 mungkin tahun. Mungkin perancangan 5 ke 10 tahun akan datang bagaimana perniagaan Tuan Haji? Alhamdulillah, perancangan kami dalam tempoh 5 ke 10 tahun akan datang ni, kita naklah buka pusat pengedaran hardware untuk perabot. Jadi kita akan fokus kepada 4 zon lah. Zon Pantai Timur, tengah iaitu Selangor, utara mungkin di Kedah. Jadi kemungkinan di selatan di Johor Bahru lah. Tapi dalam masa yang sama juga kita juga sekarang ni ramai orang suka DIY. Dia suka buat sendiri dia ada kepakaran ni kan, orang kita ni kan. Jadi kita mungkin akan buka bengkel kayu guna sama di setiap negeri di Malaysia, yang mana boleh beli bahan mentah kan, kita boleh buat sendiri. Bila ada part time ataupun masa-masa yang lebih, hari minggu ke apa, dia datang, dia tukang sendiri di tukang yang di bengkel yang kita sediakan. Baik. Terus buat dekat bengkel yang disediakan. Ya, betul. Dah mudah dah kan. Kalau rasa tak ada macam tukul tak ada ke apa ke, tak ada masalah. Tak ada masalah. Asal dah siap-siap. Ya, dan kita ajar sekali macam mana dia nak spray untuk kemasiapan yang lebih baik lah. Sangat menarik tu. Ya, betul. Secara tak langsung dah ada kemahiran pula kat situ kan. Betul. Walaupun kita belajar kan. Okey, itu dia antara perancangan dalam tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang. Dan dari sudut persaingan sedikit mungkin Tuan Haji, perniagaan Tuan Haji, persaingan macam mana? Tadi ada juga Tuan Haji dah kongsikan tak ramai yang buat perniagaan perabot ini kan. Tapi persaingan tu wujud tak juga? Alhamdulillah, kami memandang persaingan tu adalah satu perkara yang positif. Dan positif dalam perniagaan, dia dapat memberikan kelebihan lah kepada pengguna sebagai pelanggan. Dan kami juga sebagai industri, kita dapat menambah baik. Kita tengok daripada persaingan yang ada, dia punya kualiti mungkin lebih baik, jadi kita boleh nilai tambahkan lagi produk kita tu. Dari masa ke semasa kita memang meningkatkan kecekapan, produktiviti dan penghasilan produk berjenama sendiri yang berkualiti lah. Yang penting pada harga yang patut lah sekarang ni. Kan dia produk tempatan dan mampu milik. Itu yang kita suka kan. Dan bersama dengan tetamu kita Tuan Haji Farusham, pengarah urusan Impressive Transform Sdn Bhd yang merupakan alumni IKM Jasin dalam program GrabTVET pada waktu ini. Dan mungkin Tuan Haji boleh kongsikan sedikit nasihat ataupun pandangan kan kepada remaja ataupun ibu bapa yang mungkin masih lagi terfikir-fikir sesuai tak nak masukkan anak ni
ni kan ke dalam TVET Mara dan sebagainya? Pandangan Tuan Haji. Alhamdulillah, sebagai ibu bapa, kita jangan sekali-sekali pandang rendah pada ataupun kelebihan yang ada pada anak kita, walaupun mungkin dalam akademik dia tidak menunjukkan benda yang menyerlah, tetapi dalam masa yang sama kemungkinan dalam kemahiran itu dia lebih menyerlah. Saya punya anak yang mana dia minat untuk bertukang. Jadi warislah waris. Jadi kita hantar dia untuk belajar kemahiran di Mara lah. Jadi alhamdulillah lah, cuma tinggal lagi nak dengan tak nak. Yang penting ibu bapa doa, bagi sokongan dan dorongan, insya-Allah berjaya. Insya-Allah berjaya kan dalam apa jua bidang sebenarnya jadi punya. Baik, dan bagaimana untuk pendengar-pendengar kita kan follow kita di laman media sosial untuk dapatkan maklumat lanjut tentang program yang ditawarkan di TVET Mara, Tuan Haji kan? Antaranya pergi ke laman Sesawang Pergi ke laman Sesawang. Okey, layari website www.tvetmara.edu.my. Boleh WhatsApp dan sebarang pertanyaan ke nombor 013 949 8063 atau hubungi nombor 03 261 34589 34611 atau 34598, atau boleh pergi saja ke mana-mana pejabat Mara Negeri ataupun daerah yang berdekatan dengan mereka, dan juga boleh mengikuti laman sosial yang ada lah TVET Mara untuk dari masa ke semasa mana kursus ataupun jurusan ataupun institusi yang ada dalam ni. Jadi selepas PKPB ni bolehlah terus ke KTTM ataupun Malaysia Japan Institute ataupun IKM yang terdekat yang ada di seluruh negara. InsyaAllah banyak peluang ada dekat situ. Kan dia banyak jurusan sebenarnya. Ikutlah kesesuaian apa minat anak-anak kita kan ya. Banyak yang ditawarkan di TVET Mara dan juga banyak pilihan dekat situ. KKTM ada, MJII ada, IKM pun ada juga. Ikutlah kesesuaian. Baik, apa pun kita nak ucapkan jutaan terima kasih untuk perkongsian pengalaman ya, dan juga tip-tip perniagaan daripada tetamu kita Tuan Haji Farosyam Naiza Muhyiddin yang merupakan pengarah urusan Impressive Transform Senam Berhad dan merupakan alumni di IKM Jasin, kerana bersama-sama dengan kami dalam program Grad TVET pada waktu ini. Terima kasih Tuan Haji kerana bersama dengan kami. Sama-sama. Boleh juga nanti kalau ada yang berminat untuk dapatkan bahan mentah ataupun produk daripada keluaran syarikat saya, boleh layari website kami ialah www.ifwat.com ataupun dekat Facebook Impressive Food. Ada 2 jenama yang kita keluarkan dalam syarikat kita. Baik, terima kasih. Sangat menarik. Okey, sekali lagi terima kasih Tuan Haji. Sama. Terus saja dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Stesen berita bisnes anda.